nampak. Hah? Nampak. Ya. Layak Dah dia. tengok dah. Dah. Keren. Keren. Mobil kita. Bawa Faiz. Okey. Ajar tak? Ha, tu Bukan cikgu ajar. cikgu pembantu. Dia akan setting barang. Cikgu dah pegang pagi. Bukan cikgu, pencerama. Kena sikit lah pada tulis pencerama. Okey. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, hari ni kita nak cerita sikit tentang terapi oksigen. Okey, yang mana-mana boleh tanya, yang mana-mana ada soalan boleh tulis kat ruangan komen. Kita cuba bincangkan kes ni supaya kita lebih jelas lah tentang terapi oksigen. Okey. So, dia ada macam-macam komponen. Saya rasa nak pergi satu-satu tu sangat banyak. Kita go through beberapa perkara lah yang penting lah. Yang selalu kita nampak silinder. Silinder oksigen. Selalu kita panggil tong oksigen lah. Yang besi ni teng. Okey. So, yang selalu yang ni yang kita mudah alih lah, yang kecil lah. Ada yang lagi kecil lah. So, yang selalu kita pakai dalam ambulans ni saiz D. Yang ni dalam ambulans lah. No? Okay, so untuk tong oksigen ni secantik-cantiknya kita kena ada satu tanda kat leher silinder ni. Dia tulis apa? Mudah terbakar, dilarang merokok. Kena tulis dekat tong oksigen ni. Sebab kalaulah ada spark, Bakar. ambulans kita akan bocor. Dia akan berlubang. Ataupun orang yang dalam ambulans tu boleh meninggal dunia lah. Risiko kecederaan sangat tinggi. Sebab dia kalau bocor, pressure sangat tinggi, terbang macam roket, sangat laju. Ataupun dia terbakar terus, boom. So, tu kita kata ambulans kita sebenarnya bawa bom, cuma kita je tak sedar. Kan? Ambulans kita sebenarnya hari-hari bawa bom, kita je tak sedar. Ting tong kan. Sebab tu oksigen tank ni jangan duk goyang-goyang. Mesti kena cun-cun. Kena ada dekat tempat dia, tetap betul tempat dia. Nah, okey. So, paling cantik lepas ni dekat silinder oksigen ni kita letak ni lah, mudah terbakar. Lepas tu dilarang merokok. So lepas ni nak merokok, jangan merokok dekat dengan ambulans. Lagi abang driver akan marah. Nak merokok jauh sikit, sebab dia tahu dalam tu ada oksigen, mudah terbakar lah. Nah, okey. So yang kedua, washer dia. Washer ni dia ada dekat sini, kat regulator dia ni. Washer ni selalu hilang tanpa sengaja. Ni washer ni yang warna hitam kat dalam ni. Washer yang hitam ni getah dia tu, okey. Kadang dah lama guna, dia makin nipis ataupun kadang baru je beli tapi terjatuh. Jatuh saja kita pasang ni akan bocor. So pasal washer yang kecil ni terus tak boleh guna. Barang yang kita beli 300 beribu-ribu ni, terus tak boleh guna. So yang paling penting kena jaga washer. Saya rasa washer ni nak cari saiz yang sama balik sangat-sangat susah. Kadang washer boleh beli banyak tapi saiz yang sama, dia nak nipis dia yang sama tu sangat susah nak dapat lah. Okey. So yang kedua, yang paling yang saya rasa kena highlight untuk hari ni, washer. Okey. Yang ketiga adalah regulator dia. Bukan regulator, humidifier dia. Abang nampak tabung air ni? Kan? Tujuan tabung air ni, humidifier ni untuk menyejukkan gas oksigen tadi. Dia ada macam-macam bentuk lah. Yang ni yang selalu kita nampak kat oksigen ambulans. Yang ni pun ada juga kita nampak dekat ambulans. Okay. So humidifier ni sesuai dengan nama dia, dia melembabkan gas oksigen. Tadi gas tu kering. Dia kalau gas yang kering terlalu lama, 30 minit masuk dalam pesakit main hidung dan mulut, akan jadi kering. Sini akan jadi kering. So sangat tak bagus lah. Okay. So humidifier ni untuk melembabkan gas tadi baru sampai ke oksigen. So barulah gas oksigen tadi tak menyebabkan kering dekat mulut dengan hidung dia. Kalau tak, mulut dia akan kering lah. So nak melembabkan dia, nak kena guna air apa? Normal saline kah? Ataupun water for injection kah?
Okey. Pandai kita kena guna water for injection. Kita tak boleh guna normal saline. Selalu kita cuci luka guna normal saline kan? Tak cuci luka. Normal saline ni ada garam. Kalau kita masukkan garam dalam ni, dalam humidifier ni, apa akan jadi? Dia boleh jadi dua keadaan. Satu, garam tadi menyebabkan karat kepada komponen-komponen yang kat sini. So, sat saja dia dah rosak. Garam tadi kan, ada garam dalam normal saline. Yang kedua, garam tadi kena dekat hidung pesakit, kena dekat mulut pesakit. Dalam hidung pesakit ni penuh dengan garam. Penuh dengan garam sebab dia kena tendang dengan gas oksigen tadi, penuh garam dalam hidung. Lama-lama jadi tak selesa. So, paling bagus air suling lah. Air yang kosong, yang terbaik ni lah water for injection. So, lepas ni jangan guna normal saline, kita guna water for injection untuk humidifier kita. Okey, untuk melembabkan gas oksigen sebelum dia diberikan kepada pesakit supaya pesakit selesa, tak ada rasa, tak rensa-rensa kering dan sebagainya lah. Okey. So, tiga komponen yang penting ni saya dah sebut. So, tujuan kita bagi oksigen ni untuk apa? Kat pesakit supaya membalikkan keadaan hypoxia. Reverse balik keadaan hypoxia. Hypoxia maksudnya hypo tu kurang, sia tu oksigen. So, kita nak bagi reverse balik keadaan patient tadi dia kurang oksigen, kita nak bagi dia okey balik oksigen dia. Sebab tu kita bagi oksigen ni lah. Okay. So, macam mana nak bagi? First kali sebelum kita bagi oksigen dekat patient, mesti kena ada oximeter. Mesti, wajib kena ada oximeter. Mesti kena ada SpO2 yang cek SpO2 ni. Okay. Tak ada SpO2, jangan bagi dekat patient oksigen. Sebab takut patient nampak sesak nafas. Nampak sesak nafas. Oh cik, tolong cik, saya tak boleh nafas cik. Tolong cik. Rupanya SpO2 dia 100%. Keadaan tu kita panggil hypoxia. Okay. Keadaan dia sebenarnya 100% oksigen, tapi dia dalam sesak nafas, sebenarnya dia terlebih oksigen. Bukan terkurang oksigen, terlebih oksigen. So, bila terlebih oksigen tak boleh bagi oksigen. Kita panggil dia hyperventilation. Hyperventilation, terlalu banyak oksigen, nafas terlalu laju. Nampak? Okay. So, untuk bagi oksigen, first kali mesti kena ada oximeter. Okay. Mesti kena ada, baru boleh bagi oksigen. Okay. So, kat oximeter dia ada dua benda yang dia cek lah. Satu nadi, satu oksigen. Nadi itu pas, oksigen tu cek oksigen lah, SpO2 lah. Okay. So, kalau kita tengok kat sini, kena tengok dia punya tulisan, baru boleh baca. Macam ni, SpO2 dia 99, oksigen dia 99. BP pass rate dia, PR dia 74. So, kalau SpO2 96 sampai 100 tak perlu bagi oksigen, normal. Kalau SpO2 dia 96 sampai 100 tak payah bagi oksigen lah. Okey. Cuma kalau dia nafas laju, kita kena ajak dia, cik, nafas pelan-pelan. Cool down dia. Okey. So, macam mana nak kontrol? Cik, ikut saya. Pandai. So dia, cik bertenang, relax. Lepas tu boleh kata kat dia, cik, ikut saya, kita nafas 2 saat. Macam mana nafas 2 saat? Tarik nafas 2 saat, tahan 2 nafas 2 saat, kemudian hembus balik 2 saat. Bagi dia ikut. Tahan, nafas, lepas 2 saat. Okey, 2 saat boleh cik. Sekarang 4 saat pula. 4. Tarik 4 saat. Lepas tu tahan 4 saat. Tahan. Lepas 4 saat pelan-pelan. Jangan laju. Okey. 4 saat boleh, 8 saat pula. Kalau dia boleh 8 saat, masa tu dia dah relax lah. Kan. So kita buat pelan-pelan. 2 saat dulu, 4 saat, 8 saat, 10 saat. Kalau dia boleh buat, maksudnya dia dah relax lah. Itu cara nak tenangkan dia masa dia nafas laju. Okey. Kemudian kalau SpO2 dia drop 91 sampai 95 saja, kita guna nasal-prong atau nasal kanula. Benda tu benda yang sama. Tuan-tuan boleh buka. Tu kalau dia tidur. Lagi sekali dah naik tau macam mana. Kalau dia naik, maksudnya kita tengok balik. Kita bagi oksigen tak dia naik. Kalau bagi oksigen dia naik bagus. Kita boleh kita. Berapa beli letak boleh dengan naik boleh. Kalau naik bagus lah. Maksudnya oksigen dia makin bagus.
Kalau turun tak bagus lah. Makin teruk kan. Dah lah. Kan. So ni sebenarnya dekat alat tu pun dia dah tulis dah. Nasal, kanula, nasal, oksigen, kanula. Ada setengah syarikat dia tulis nasal, prong. So boleh buka. Okey. Tengok SPO2 dah 91 sampai 95 ni kena pakai nasal prong. Ingat lah nasal prong. So macam mana nak pasang nasal prong ni, dia untuk hidung saja. So macam mana nak pasang? Okey. Kiri. Kita kena turun. Pandai. So dia ada misai dia. Kalau pakai bawah ni. Ada pelapik dia. Pelapik ni kena ada di tengah-tengah bibir. Pelapik ni kena sentuh tengah-tengah bibir kita ni. Okey. So kita letak dulu hidung. Okey. Lepas tu pusing dia. Pusing belakang telinga. Turun ke bawah. Kita ketatkan. Okey. Kalau kat bawah dia ada cedera yang banyak. Contoh dia koyak bahagian dagu. So kita tukar position dia. Kita pusing ke atas. Ke atas. Lepas tu ketat-ketatkan di atas kepala. Macam ni. So bagi oksigen dekat dia lah. Yang lagi sebelah lagi tubing tu masuk dekat regulate humidifier tadi. Macam ni. Okey. Tuan, So ini masuk apa? yang ni masuk yang tong oksigen tu. Dia punya input tu. Input tu. Input dekat oksigen, dekat ambulans tu. Masuk. Okey. So selalunya dua cara ni lah, atas atau bawah. Yang tak sesuai, cara yang tak sesuai adalah di belakang. Di belakang ni sangat tak sesuai sebab apa? Kadang pesakit baring dia menekan tubing ni. Dia lipat itu pipe yang oksigen yang tidak mendapatkan oksigen. Pandai. So dia lipat oksigen ni. So sebenarnya kita bagi dia oksigen tapi tak sampai dekat pesakit. Sebab dia lipat. Sebab dia baring kan. Dia dah tekan, dia dah lipat dah bahagian belakang ni. So pesakit duk, mana oksigen? Mana oksigen? Dia duk gabra dah, dia duk sesak nafas dah. Kan. Rupanya terlipat kat belakang. So kena letak dekat atas atau bawah. Okey. So berapa banyak nak bagi? 1.5. Dekat humidifier ni dah tepat dah tu. Dekat humidifier ni bila ada oksigen boleh kita adjust naik 1 hingga 6 untuk nasal prong, nasal kanula ni. Okey? So kalau 1 hingga 6 kita kena ikut 1 hingga 6. Kena ingatlah. Okey. Tak boleh bagi 10 guna nasal prong. Sebab apa tak boleh bagi 10? Kalau bagi 10 sat saja hidung pesakit ni akan kering. Sebab dia punya tubing ni direka maksimum 6 liter per minit. Kalau kita bagi 10 terlalu laju, pressure dia sat saja patient punya hidung akan kering. So tak sesuai. Nasal prong, nasal kanula 1 hingga 6 liter per minit. So berapa persen oksigen yang boleh bagi? Kalau 1 liter 24%. Kalau maksimum 6 liter boleh pergi 44%. Lebih kurang macam tu lah. Dia punya ni. Lagi drop, SPO2 dia lagi turun 86 hingga 90. Kita boleh bagi simple face mask. Simple face mask ni macam mana? Simple face mask ni topeng oksigen betul? Yang selalu kita nampak kat TV kan. Tapi tanpa reservoir, tanpa bag di belakang. Dia just mask saja. Dia just hold. Simple face mask tak ada valve dekat sini. Dia takkan tutup lubang ni. So saya sentiasa buka. Jangan duk cari pula mana valve ni. Tak ada. So kita pakaikan kat pesakit. Kemudian baru pasang tubing dia. Bawah dengan regulate humidifier ni. Okey, berapa banyak nak pasang? Kita boleh bagi dia 5 hingga 10 liter per minit. 5 hingga 10. Tadi 1 hingga 6. Yang simple face mask ni pula 5 hingga 10 liter per minit. Okey. So kalau 5 hingga 10 dia boleh bagi 40% hingga 60% oksigen. Okey. Yang seterusnya kalau dia SPO2 86 sampai 90 juga, kita boleh bagi high flow mask. Yang ni yang kanak-kanak lah, kecil lah. Okey. Tapi jenis yang tanpa valve, tak ada valve. Kosong. Yang ni kita boleh bagi 6 hingga 10 liter per minit. Okey. Kalau dengan valve, selalunya kita pakai apabila patient punya oksigen SPO2 sangat kurang.
kurang 85 dan ke bawah. 85 dan ke bawah. Maksudnya bila kita cek guna mesin oximeter tadi, mana dah mesin oximeter ni? Oh lo dah lari. Okey, tak apa. Okey, bila dia guna SpO2 tadi, tengok oksigennya 70 saja. 60 saja, 50 saja. Masa tu boleh terus pakai high flow mask, tapi jenis yang ada valve di kiri dan kanan, supaya oksigen tu tak senang keluar. So dia boleh dapat lebih banyak oksigen. So yang tu boleh bagi 8 hingga 12 liter per minit. Dia boleh bagi sampai 80 hingga 90%. Yang lagi banyak lah. Lagi banyak. Okey. Kemudian ada juga jenis mask yang kita panggil Venturi mask. Venturi mask ni macam mana? Yang bawah dia ada satu tubing tu pelbagai warna. Ada warna coklat, merah, biru, oranye, kuning dan sebagainya. Warna tu dia bertukar ikut berapa banyak oksigen kita nak bagi. Yang Venturi mask ni saya tak ada contoh. Itu kita tak ada lah. Kat oksigen kat hospital bawa ada. Selalu kita bagi dekat perokok. Orang yang perokok yang mengidap COAD. COAD ni penyakit yang sering dihadapi oleh orang yang merokok lah. Orang yang merokok ni dia tak boleh oksigen 100%. Kalau oksigen kita bagi dia 100%, apa jadi? Dia punya paru-paru dia akan depress, collapse. So pasal apa paru-paru dia collapse? Dia penuh dengan tar dekat keliling paru-paru. Tiba-tiba kita bagi 100% oksigen, tar tu nak lari mana? Dia akan pusing, lama-lama lung collapse. So ingat, kalau perokok yang ada COAD ni, dia macam asma, tapi dia macam asma, bunyi kan, paru-paru sempit. Okey, macam asma sebiji. Tapi bila kita tanya dia ada merokok tak? Ada merokok je, automatik kita panggil dia COAD. Bukan asma. Bukan dia punya flow dia sampai 15 BPM maksimum. Betul? Kalau kita tengok kes yang teruk kan, yang memang SpO2 dia drop sangat-sangat, 8 sampai 15 pun okey. Kita bagi maksimum lah, kita nak dia oksigen cepat recover. Okey. So Venturi mask kita bagi kat yang perokok yang ada COAD, sebab orang yang ada COAD dia tak boleh oksigen yang terlalu tinggi, akan menyebabkan depresi, pernafasan yang teruk, boleh meninggal dunia. So jaga. Bukan semua orang boleh bagi oksigen yang full. Perokok, kalau dia tanya dia, ada merokok tak bang? Ada. Ada tak penyakit COAD? Kalau ada, maksudnya macam asma tadi lah, penyakit dia tu macam asma. Kalau ada, jangan bagi oksigen full. Bagi oksigen full, lung boleh collapse, dia boleh meninggal dunia. Terus kita boleh kena charge kecuaian. Kita bagi oksigen bagus, tapi kita bagi full, padahal patient tu ada COAD, so menyebabkan dia lung collapse, tak boleh nafas, meninggal dunia. Lagi satu masalah, boleh didakwa kat mahkamah lah, itu yang tak mahu. So oksigen ni bukan bagi saja-saja. Sebab tu sebelum bagi oksigen mesti kena ada oximeter. Kita nak check, confirm dulu berapa persen oksigen dalam darah dia. Okay. Yang last sekali yang saya boleh sebut lah, ada banyak lagi jenis oksigen, kemah punya oksigen dan sebagainya. Yang besar-besar lagi, yang kita ada BVM tu, dia sekali masuk dia boleh bagi 40 liter per minit. Sangat banyak. Selalu yang tadi saya sebut Nasapron 1 hingga 6 kan. Yang ni yang simple face mask 5 hingga 10 kan. Yang ni dia boleh bagi 40 liter per minit. Sangat banyak. Sebab dia ada pump, dia ada belakang reservoir lagi. Dia boleh simpan banyak oksigen. So 40 liter per minit dia boleh bagi 100% oksigen dekat pesakit. Yang tu yang sangat serius lah. Kemalangan jalan raya kita kena buat CPR. Selalunya kes CPR kena pakai BVM, sebab yang ni boleh bagi banyak oksigen, boleh bagi full 100% kalau kena dengan cara dia. Nah, so BVM ni yang paling tinggi lah yang kita ada. Ada lagi kemah lah, ada yang macam angkasawan ni. Pakaian tu tutup kepala macam angkasawan, dia bagi oksigen kat belakang. Yang tu lagi macam-macam benda lagi lah. Tapi yang kita selalu guna Nasapron, simple face mask, high flow mask, BVM. Okay. So jaga-jaga oksigen walaupun bagus, dia ada banyak komplikasi. Yang first tadi, yang COAD tadi, perokok tadi, bagi terlalu banyak menyebabkan depresi pernafasan, boleh menyebabkan kematian lah. Ataupun oksigen terlalu banyak, hingga toxicity oksigen tu yang menjadi toksik dalam badan dia,
Kalau kena dekat bahagian otak boleh menyebabkan epilepsi, sawan. Oksigen terlebih, otak dapat lebih oksigen boleh jadi sawan juga. Ataupun paru-paru kita terlebih oksigen boleh jadi edema alveoli. Alveoli ni bahagian pernafasan yang hujung sekali, yang bulat-bulat banyak tu, edema bengkak dekat alveoli tu. Bila bengkak tak boleh nafas, pesakit akan susah nafas pula. Okey? Dan yang paling kesian kanak-kanak baby lah yang pramatang, kalau terlebih oksigen, toxicity oksigen akan menyebabkan buta. Baby, kita ingat tak cukup oksigen, kita bagi oksigen full, rupanya terlebih oksigen boleh menyebabkan baby tu buta seumur hidup. Dan takkah kita kena saman. Masa lahir ni boleh tengok lagi keadaan sekeliling, bila kita bagi oksigen saja terus buta. So yang tu bahaya, kita boleh kena saman. So oksigen bukan bagi saja-saja, kena tahu juga komplikasi dia apa dan sebagainya lah. Okay? So silinder oksigen ni, tong oksigen ni ada macam-macam saiz rupanya. Dia ada D, E dan sebagainya. Kita colour sikit kamera. Abang kamera. Kita rapat sikit. Rapat sikit. So Right depan. dia ada D, E, F, G, H. Makin makin tinggi objek tu, makin ke depan objek tu, makin besarlah isi padu oksigen tu. So selalunya kita guna saiz D dekat dalam ambulans, saiz D. So tujuan kita tahu saiz oksigen dan isi padunya adalah supaya bila kita nak kira oksigen ni, kita ada satu tank saja. Ada satu tank saja oksigen. Cukup tak nak bawa pesakit ni daripada Pulau Pinang ke Perak untuk dapat rawatan? Contohnya daripada hospital Pulau Pinang, dia nak patah ke hospital Permaisuri Bainud Ipoh. So cukup tak satu tank oksigen ni kita bawa dekat dia? So macam mana kita nak kira oksigen cukup tak cukup? Kita kena guna formula-formula tu dekat sini lah. Okay? Selalu yang dalam ambulans kita guna type D. Okay? So type D kita tahu dah, constant dia 0.16. Okay? So kita nak tahu cukup tak type D ni nak guna dalam ambulans kita, nak bawa sampai ke Ipoh tu. So kita kena kira remaining pressure. So berapa pressure yang ada? Okay? Kalau yang baru macam ni, selalu pressure-nya 2000 PSI. Kalau pressure baru 2000 PSI. Okay? So pressure yang ada lah, pressure yang tinggal lagi. Kalau dia ada 1008 lah. Kalau baus 2000 lah. Okay? Kalau dia ada 2000, kita tolak 200. Takutlah tank ni ada bocor ke apakah, kita tolak siap-siap 200 untuk safety lah. Okay? Kali dengan silinder constant. Tadi kita tahu kalau type D, dia main constant 0.16. Oksigen yang dalam ambulans selalu 0.16. Okay? Bahagi dengan flow rate. Berapa banyak liter per minit yang kita nak bagi dekat pesakit. Contoh, kita ada tank oksigen yang baru 2000. Tolak 200 jadi 1008. Darab dengan constant pula 0.16. So kita dapat 288. Okay? Bahagi dengan kita nak bagi tadi simple face mask 10 liter per minit. Kita bahagi dengan 10 liter per minit. So kita tahu jawapannya, kita boleh tahan oksigen ni 28.8 minit. So oksigen boleh tahan 28 minit sahaja. Selepas 28 minit kena ada tank yang baru. Nak ke Ipoh, lebih kurang Penang ke Ipoh kalau tak jam 2 jam. Standard 2 jam. Tak jam lah. So kita memerlukan berapa tank oksigen? Bagus, Mr. Azhar bagus. 4 tank oksigen baru cukup sampai ke Ipoh. So 2 tank dah ada dalam ambulans, 2 tank lagi kena standby lagi bawa extra. Sebab kita tahu tak cukup kalau kita bawa 2 tank saja. Okay? Kalau kita bawa 2 tank saja sampai dekat Alor Pongsu, habis dah oksigen. So jenuh lah kita nak cari tank oksigen kat mana pula kan. So kena bawa 4 tank oksigen. Sebab tu dekat jalan raya kadang ambulans kita buka siren. Sebab kita nak cepat sampai di lokasi supaya oksigen tadi cukup. Kita bawa 4 tong saja. Kita kira siap dah 4 tong. Tiba-tiba ada jalan jam, kereta banyak dan sebagainya. Kita buka siren, buka beacon light tu bukan saja-saja. Kita nak supaya oksigen tu cukup dekat patient dan sampai dekat hospital sana dengan selamat lah. 4 tank tu banyak sebenarnya. Selalu standard dalam satu ambulans 2 tank saja. So lagi 2 tank kita letak dalam kompartmen belakang tu. Sangat bahaya kalau jadi kemalangan. Silinder oksigen tu boleh bergerak. Kalau dia lompat
kena dekat pesakit, kena dekat perawat, kena dekat kepala dan sebagainya, boleh menyebabkan meninggal dunia. Ada kes kat Malaysia juga kena dekat leher. Masa accident tu kena kat leher, leher patah meninggal dunia. Yang tu yang kita tak mau lah. Okay, so kalau abang-abang ambulans tu bagi siren, bagi beacon light tu, maksudnya dia nak minta laluan. Kalau kita yang memandu rasa selamat untuk beri laluan, kita beri laluan kepada abang-abang ambulans supaya pesakit tu dapat diselamatkan nyawanya. Okay, so ada soalan-soalan tak pasal oksigen? Cuba tengok sah. Ada tak soalan-soalan? Kalau ada kita cuba jawab. Ada tak soalan? Ada soalan boleh tulis kat ruangan komen. Kita cuba bincang sama-sama lah. So paling senang kita nak tahu SpO2 dia berapa, baru kita guna alat apa dan berapa liter per minit. Okay, ringkasan lah, ringkasan. Okay, contoh SpO2 96 sampai 100 Semua tunjuk ni je. tak perlu oksigen. 96 sampai 100 SpO2 tak payah oksigen. Kalau 91 sampai 95 kena bagi nasa kanula yang kat hidung tu. Nasa kanula 1 hingga 6 liter per minit. Lepas tu kalau turun lagi 86 sampai 90 kita bagi simple face mask. Mask yang tanpa reservoir tu, tanpa reservoir tu. Okey, yang tu kita bagi 6 hingga 10 liter per minit. Kemudian yang paling teruk sekali bawah 95% kita bagi oksigen high flow mask 10 hingga 15 liter per minit. Okey. So ada soalan yang nak dikemukakan? Itu dia cadangkan untuk Cadangan lah. ada seorang cadangkan untuk apa ni, buka grup, share dalam grup. Okey. Okey. Buat Bagus. satu grup, share dalam grup. Cadangan ni bagus. Selalunya saya share dekat Facebook Perubatan APM lah. Sebab saya nampak kat Facebook ni yang boleh share ramai orang. Yang boleh share ramai orang. Kalau nak share grup WhatsApp 250 orang saja. Tapi ada juga kita ada buat grup WhatsApp kecil-kecil lah. Tak boleh buat grup WhatsApp besar-besar. Satu Malaysia tak sempat lah nak tengok semua kan. Apa-apa kita boleh komen dekat ruangan Facebook Perubatan APM. Banyak info boleh dapat dekat situ lah. Thank you cadangan yang bagus. Buat masa sekarang kita tumpu dekat Facebook Perubatan APM. Ataupun kalau apa-apa cadangan, komen, boleh je. Siapa-siapa saja boleh tulis dekat Facebook Perubatan APM, terutamanya pasal perubatan ataupun pasal APM, tentang perubatan atau tentang APM. Ada cadangan yang lain? Ada soalan yang lain? Tak ada. Kalau tak ada, saya tutup discussion kita pada hari ini. Kalau ada ruangan komen lagi, tulis kat bawah ni. Semoga bermanfaat. Terima kasih kat kru-kru member kat belakang ni. Dia banyak membantulah untuk hari ini. Ada soalan lagi ke? Sama je. Ada soalan Ada. saja. Itu je. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat petang. Thank you.